Oke, salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya adalah untuk menjawab satu kenyataan yang semalam penuh semangat Presiden UMNO keluarkan, iaitu kalau PM bubar masa banjir pun kita sanggup redah. Dan dalam kenyataan itu juga dia berkata, BN bersedia redah banjir walaupun hujan lebat jika pilihan raya umum ke-15 diadakan tahun ini. Dan dia juga menyatakan bahawa isyarat daripada akar umbi yang mahukan PRU diadakan tahun ini adalah jelas dan nyata, termasuk laungan bubar oleh lebih kurang 10,000 pemuda BN di Stadium Titi Wangsa. Jadi kenyataan terdesak oleh Presiden UMNO ni adalah kerana beliau telah pun diheret ke mahkamah dengan pertuduhan sebanyak 80 lebih kes. Jadi ini sebenarnya yang membuatkan beliau melakukan hal-hal terdesak. Beliau tahu bulan 11, bulan 12 itu adalah yang mana kita selalu lihat musim banjir, musim tengkujuh. Jadi dia terdesak, itu yang dia sanggup redah banjir ataupun hujan lebat. Jadi kalau kita lihat hari ini, beliau kalau kita lihat adalah seorang yang sangat selfish, pentingkan diri sendiri, yang mana beliau nak selamatkan diri beliau itu sendiri dan dia menyusahkan seluruh rakyat. Kalau kita lihat jika pilihan raya ini diadakan dan kena pada musim tengkujuh dan akhirnya banyak di sana sini kita perlu tolong dan akhirnya menjejaskan kebanyakan rakyat. Kita adakan pilihan raya, kita dah menggunakan mungkin melibatkan bilion duit yang habis, tetapi kita juga berhadapan dengan masalah rakyat yang perlu kita bantu, yang mana kita tahu apabila musim tengkujuh ni banjir di sana sini ni akan berlaku dan banyak lagi bencana alam seperti tanah runtuh dan sebagainya. Maka walaupun dia kata boleh turun ke meredah banjir untuk turun ke kawasan waktu pilihan raya ini tidak memberi manfaat kepada rakyat. Bukan ini yang rakyat mahu. Bukan rakyat nak melihat bahawa BN itu sanggup meredah banjir. Hanya untuk apa? Hanya untuk pilihan raya. Hanya untuk nak menang kursi. Ini namanya kerja bodoh. Jadi kalau saya lihat kenyataan ini betul-betul tidak masuk akal dan betul-betul kurang cerdik. Kerana kenyataan ini adalah kenyataan yang betul-betul pentingkan diri beliau sendiri, yang mana kalau Barisan Nasional itu menang, harapan beliau nak buang segala kes yang ada. Jadi saya teringat satu hujah beliau, saya peduli apa dia kata, saya mempunyai 80 lebih kes, tapi saya lawan, dia kata. Saya nak beritahu dekat Presiden UMNO, saya nak beritahu dekat akar umbi UMNO, saya nak beritahu dekat keseluruhan Barisan Nasional itu, jawapan Presiden UMNO ni, pengerusi Barisan Nasional ini, hari ini dia perlu jawab, bukannya nak mengambil kuasa daripada PRU ke-15 apabila menang, dia buat seperti Najib, dia ubah hakim kita, dia ubah segala undang-undang kita, dia gunakan semua apabila dia memerintah jentera-jentera kerajaan ni untuk dia menyelamatkan diri. Bukan macam tu. Jika Presiden UMNO ni betul-betul hebat, tempat kamu nak melawan kes itu mahkamah, bukannya pilihan raya. Itu yang sebetulnya. Jadi dia nak bercerita panjang, dia nak membohongi rakyat dengan hujah-hujah yang pada saya dah reput dah. Rakyat dah faham. Kalau kita tidak percaya jika UMNO Barisan Nasional boleh menang dan juga jika Presiden UMNO ini duduk dalam kerajaan dan mungkin dia akan ditabalkan untuk menjadi Perdana Menteri kita, maka sahabat baik dia, Najib dan juga Rosmah bolehlah keluar nanti. Kalau Rosmah pun masuk lepas ni, Najib pun ni, semua mereka-mereka ni boleh keluar. Maka kes-kes UMNO yang selama ni ditutup. Jadi siapa yang akan bertanggungjawab nak bayar hutang 1MDB? Dan kita tahu jika UMNO Barisan Nasional nak juga pilihan raya ni diadakan dalam bulan 11, bulan 12 ni, maka kita rakyat harus bertanggungjawabkan kepada mereka hutang negara yang berlambak ini, yang mana kita tahu walaupun ini langkah sereten dimulakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, sebenarnya UMNO juga tergolong dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan golongan-golongan yang telah pun mengkhianati mandat rakyat. So apa yang kita rakyat perlu lihat hari ini, yang jelas dan nyata adalah apabila berlakunya langkah sereten, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih kerajaan dalam pandemik COVID. Kita harus ingat itu bahawa yang meninggal, yang mati, yang sakit kebanyakannya waktu itu 30 lebih ribu orang yang meninggal disebabkan COVID waktu itu, disebabkan berlakunya peralihan kuasa dan akhirnya banyak perkara yang kita tidak sempat nak lakukan di waktu itu kerana mereka berebut dengan jawatan.
maka kita lambat membeli vaksin dan akhirnya rakyat yang akan menerima padahnya. Begitu juga kalau kita melakukan pilihan raya tidak tepat pada waktunya. Kenapa Zahid Hamidi begitu nak cepat pilihan raya ini dilakukan? Sedangkan kita tahu ekonomi kita berada dalam keadaan yang begitu parah. Cakaplah macam mana pun, jika namanya nilai ringgit itu jatuh mendadak dan begitu teruk hari ini, sehingga akan berlakunya 4.5254 hari ini, yaitu $1 Amerika dengan duit ringgit nih. Ini bermaksud kita ada dalam keadaan yang sangat teruk. Jadi dia nak buat pilihan raya adalah untuk nak menyelamatkan diri dia, untuk nak menyelamatkan geng-geng sakau yang ada dalam penjara. Maka pada saya, kita rakyat harus memikir. Dan dia sanggup nak meredah banjir bukan demi rakyat, demi untuk pilihan raya ni saja. Ini betul-betul tidak masuk akal kenyataannya dikeluarkan. Ini juga salah satu spesies yang pada saya nyanyuk. Kau sanggup meredah banjir untuk pilihan raya, tetapi kau tidak sanggup meredah banjir untuk melihat rakyat yang kebeluran. Zahid Hamidi hanya bercakap di pusat, dia tidak pernah turun ke akar umbi, ke bawah, ke mana Sabah Sarawak. Hari ini yang dia bercakap hanya dengan nak pilihan raya. Asal dia nak pilihan raya. Lepas itu sibuk nak mesyuarat top 5. Yang saya heran juga, Perdana Menteri nak mendengar lagi top 5. Sekarang ni kamu Perdana Menteri, kamu buatlah kerja kamu. Kenapa kamu nak dengar top 5 ni dulu? Setelah kamu rasa bahawa kamu perlukan bubar lepas ini, kamu tengok keadaan rakyat, kamu tengok keadaan Tengku Juh ni ada tidak, barulah kamu buat mesyuarat dengan top 5. Jika top 5 desak pun kamu nak jatuh. Itu adalah sesuatu yang rakyat boleh lihat bahawa top 5 UMNO ini adalah orang yang gila kuasa, orang yang inginkan kekuasaan saja, tidak melihat ke arah rakyat. Ini mudah. Jadi kalau UMNO pemimpinnya seperti ini, maka kita rakyat hari ini dah pun nampak hanya untuk kepentingan mereka sendiri, yang mana apa dia laungan UMNO. Laungan UMNO hari ini adalah untuk menyelamatkan pemimpin-pemimpin mereka daripada masuk penjara. Dan kita lihat pemimpin-pemimpin yang seperti Presiden UMNO ini sendiri, ada 80 lebih kes. Tetapi adakah kita rakyat sanggup lagi nak melihat orang seperti ini dicalonkan untuk menjadi Perdana Menteri kita mungkin, ataupun masih lagi nak menjadi ahli parlimen? Sepatutnya Presiden UMNO perlu mengundur diri dan dia selesaikan dulu masalah kes mahkamah dia. Saya bukan ahli UMNO, saya bukan suka pun, jadi saya kritik. Tetapi bukan bermaksud kritikan saya ini hanya untuk nak menjatuhkan UMNO itu, tetapi dia adalah satu benda yang asas, yang mana kita tahu. Bukan saya, itu hak dia lah. Kalau akar umbi UMNO dengar apa yang saya huraikan ini, dia cakap terpulanglah, kamu sibuk dengan saya punya presiden, kenapa? Bukan sibuk, tetapi sepatutnya dalam kita punya negara yang demokrasi ini, yang mana kita tahu yang mana betul, yang mana salah, kenapa orang yang ada kes mahkamah masih boleh kita nak jadikan calon? Boleh jadi pengurusi Barisan Nasional, masih boleh jadi presiden mereka sendiri, dan mungkin boleh menjadi Perdana Menteri. Ini adalah satu perkara yang tak masuk akal. Adakah kita rakyat nak perkara yang seperti ini? Jika UMNO memerintah dan akhirnya semua kes yang disabitkan dengan orang UMNO ni dibuang, maka buat apa kita ada pertuduhan? Pertuduhan ini bukan dari saya, bukan daripada rakyat biasa. Pertuduhan ini adalah contohnya apa yang kita lihat, apa yang mereka cuba selidik daripada kementerian ini, kementerian itu, akhirnya berlaku pemborosan, akhirnya berlaku ketirisan, dan akhirnya masuk audit, dan akhirnya mereka lihat, dan akhirnya mereka disabitkan. Benda ini berlaku, akhirnya mereka dihakimi di mahkamah, akhirnya apabila menang, mereka senang-senang buang. Ini adalah satu kerja gila. Jadi itu saja pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Jadi kita harus fikir bahawa tidak ada logiknya apa yang Presiden UMNO ni nak kata. Cuma dia menggunakan kuasa dia yang ada sekarang ini sebagai Presiden UMNO, dan dia menggantikan Najib sebagai pengurusi BN, dan akhirnya beliau cuba untuk menyelamatkan diri kerana dia dah tahu, dia dah kandang kotak sekarang ni. Jawapan-jawapan di mahkamah pun seperti mana yang sebelum-sebelum ini pernah saya huraikan, memang kandang kotak. Jawapan yang A yang ditanya, B yang dijawab, tetapi berpusing balik kepada jawapan A. Orang tanya, ada tak kamu ambil duit? Dia kata tak ada dengan company A, tapi dengan company B.
Sama lah jawab soalannya, kau orang tanya kau ada ambil duit tak? Jadi dia tetap jawab ada, dan itulah dia kandang kotak yang dia nak terima. Sebab itu dia risau sekarang nih. Dia garanti sangkut tuh. Itu yang dia menggunakan kekuatan politik yang ada hari ini. Kerana tanpa politik ini, dia rasa dia dah tak ada harapan. Memang confirm kalah. Saya rasa sebahagian daripada ahli UMNO itu sendiri pun menolak. Kalau kita lihat kenyataan yang dia katakan ini, isyarat daripada akar umbi mahukan PRU diadakan tahun ini adalah jelas dan nyata, termasuk laungan bubar oleh lebih 10,000 pemuda BN di Stadium Titi Wangsa. BN ya, dia kata pemuda BN yang lebih 10,000. Saya nak beritahu dekat Presiden UMNO, yang melaungkan bubar lebih 10,000 ni, adakah ini mewakili keseluruhan rakyat Malaysia yang berada dalam kita keseluruhan lebih 30 juta orang ni? Kalau ada 5 juta lah orang yang melaungkan ini, boleh terima juga. Ini 10,000 kau nak ikut untuk nak menceritakan isu rakyat yang nak menderita. Kalau musim banjir kita buat pilihan raya ni, musim tengkujuh, yang nak menderita adalah 30 juta lebih orang rakyat Malaysia. Okey, Presiden UMNO, jangan membuat kenyataan sembrono menggunakan 10,000 orang yang kau orang bayar untuk datang melihat apa yang kamu buat. Lepas itu, adakah lebih 10,000 orang ni betul-betul ikhlas? Itu harus dinilai. 10,000 hanya mungkin 1% daripada keseluruhan rakyat negara ini tahu, yang nak terima padahnya apabila tiba-tiba nak buat pilihan raya. Jadi itu yang saya boleh ulas. So rakyat di luar tolong faham, dan kita harus tolak Barisan Nasional ni, kerana pimpinan Barisan Nasional pengurusinya adalah Zahid Hamidi. Dia ada 80 lebih kes. Sepatutnya dia kena bagi laluan kepada pemimpin lain untuk menjadi pengurusi Barisan Nasional, kerana dia perlu selesaikan kes mahkamah dia dulu. Bukan menggunakan politik untuk nak menang dan buang semua segala kes. Tetapi apabila menjawab dekat luar, nak mengatakan bahawa saya peduli apa, saya lawan semua. Nak lawan tu, pergi lawan dekat mahkamah. Itulah pencerahan saya. Sekian, terima kasih.